Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bincang tentang soalan tindak balas logam dengan air, asid atau oksigen. Soalan pertama ni dia berkenaan dengan tindak balas logam dengan air. Soalan dia, rajah di bawah menunjukkan satu eksperimen yang menunjukkan tindak balas antara kalsium dengan air. Isi padu gas X yang terkumpul direkodkan dalam jadual di bawah. Okey. Macam biasa, mula-mula kita kena cari dulu pemboleh ubah daripada soalan ataupun daripada jadual. Daripada soalan, kita boleh jumpa satu pemboleh ubah iaitu PGB nampak, iaitu isi padu gas X. Daripada jadual, kita dapat pemboleh ubah dimanipulasi iaitu masa, dan pemboleh ubah bergerak balas nampak, iaitu isi padu gas X yang dibebaskan. Okey, soalan pertama. Nyatakan satu hipotesis dalam eksperimen itu. Seperti yang kita tahu, hipotesis ni dia kena ada pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Jadi, hipotesis dia semakin lama masa yang diambil, semakin banyak gas yang dibebaskan. Soalan B, nyatakan pemboleh ubah berikut. Yang pertama, pemboleh ubah dimanipulasi. Pemboleh ubah dimanipulasi ni yang berbeza dalam jadual ataupun yang dalam rajah. Kita ambil masa seperti yang kita dapat dalam jadual tadi. Okey. Yang kedua, pemboleh ubah bergerak balas. Pemboleh ubah bergerak balas ni yang berubah ataupun hasil akhir eksperimen. Pemboleh ubah bergerak balas ni kita ambil daripada jadual tadi, iaitu isi padu gas. Lepas tu yang ketiga, pemboleh ubah dimalarkan. Pemboleh ubah dimalarkan ni dia daripada mula eksperimen sampai akhir eksperimen dia sama je. Jadi pemboleh ubah dimalarkan kita ambil jisim logam. Soalan seterusnya, nyatakan satu inference bagi eksperimen ini. Inference ni kita kena tulis hasil akhir eksperimen. Lepas tu kerana PGB tak nampak. Jadi inference bagi eksperimen ni, banyak gelombang terhasil kerana kedudukan kereaktifan logam kalsium tinggi. Seterusnya soalan, apakah hubungan antara isi padu gas hidrogen dengan masa tindak balas bagi logam X? Untuk hubungan ni, dia sama seperti hipotesis, cuma dia ada pola. Jadi, jawapan dia, jika kedudukan kereaktifan logam bertambah, maka jumlah gelembung gas yang dibebaskan bertambah. Seterusnya, ramalkan isi padu gas hidrogen yang dibebaskan oleh logam X pada minit ke-14. Seperti yang kita boleh tengok dalam jadual, isi padu gas X ni selepas minit ke-10 dan minit ke-12, dia dah start mendata iaitu 25. Jadi kita boleh ramalkan pada minit ke-14 pun isi padu gas yang terbebas pun 25. Soalan yang kedua ni dia berkenaan dengan tindak balas logam dengan asid. Soalan dia, seorang murid menjalankan eksperimen untuk mengkaji tindak balas magnesium dengan asid hidroklorik. Gas hidrogen dihasilkan semasa tindak balas itu. Isi padu gas yang dikumpulkan dicatatkan setiap 30 saat. Jadual 1 menunjukkan keputusan eksperimen ini. Seterusnya, kita kena cari pemboleh ubah daripada jadual ataupun daripada soalan. Daripada jadual, kita dapat pemboleh ubah dimanipulasi iaitu masa dan pemboleh ubah bergerak balas nampak iaitu isi padu gas hidrogen. Soalan dia, berdasarkan graf di 1A, nyatakan hubungan antara isi padu gas hidrogen dan masa dalam 90 saat pertama. Seperti yang kita tahu, hubungan ni dia hipotesis yang ada pola. Jadi, jika masa bertambah, maka isi padu gas bertambah. Di soalan seterusnya, tandakan right dalam petak pada jadual 1.2 bagi bahan yang boleh menggantikan magnesium dalam eksperimen ini. Dia bagi pilihan besi, karbon, sulfur dan zinc. Kalau besi, tak boleh terima sebab dalam siri kereaktifan logam dia rendah. Lepas tu kalau karbon dan sulfur, dia bukan logam. Zinc, dia kedudukan dia tinggi dalam siri kereaktifan logam. Jadi kita pilih zinc. Okey, soalan yang ketiga ni dia berkenaan dengan tindak balas logam dengan oksigen. Soalan dia, rajah menunjukkan kajian terhadap kereaktifan 3 jenis logam X. Jadual di bawah menunjukkan keputusan yang diperolehi daripada eksperimen di atas. Iaitu logam X, keputusan dia terbakar dengan terang. Logam Y, percikan api yang terang dan marak. Logam Z, percikan api dengan sedikit api yang malap. Kita teruskan dengan soalan. Soalan A, nyatakan hipotesis yang boleh diperolehi daripada eksperimen di atas. Hipotesis, jika logam X, maka keadaan logam terbakar dengan terang.
Seterusnya untuk soalan B, tentukan pemboleh ubah berikut untuk eksperimen di atas. Pemboleh ubah dimalarkan, kita ambil jisim logam. Pemboleh ubah bergerak balas, kita ambil keadaan nyalaan. Dan pemboleh ubah dimanipulasi, jenis logam. Soalan seterusnya, nyatakan persamaan bagi tindak balas antara logam dengan oksigen guna X, Y atau Z untuk mengganti dengan logam yang berbeza. Persamaan dia untuk X, logam X tambah oksigen sama dengan logam X oksida. Untuk logam Y tambah oksigen sama dengan logam Y oksida. Dan untuk logam Z tambah oksigen sama dengan logam Z oksida. Soalan seterusnya, berdasarkan jadual di atas, susun kereaktifan logam mengikut turutan menurun. Maksud dia daripada yang paling aktif kepada yang sederhana kepada yang kurang aktif. Jadi kita susun dia logam X, logam Y dan logam Z. Sebab logam X kita dapat tahu daripada keputusan dia terbakar dengan terang yang dia paling aktif. Logam Y kita tahu dia sederhana sebab percikan api yang terang dan marak. Iaitu api dia terpercik je. Lepas tu untuk logam Z api dia terpercik tapi dengan sedikit api yang malap. Soalan seterusnya, gunakan bahan di atas iaitu kuprum, magnesium, aluminium untuk mengenal pasti X, Y dan Z dengan merujuk kepada keputusan eksperimen di atas. Kalau kita tengok dekat susunan kereaktifan logam, kita dapat tahu yang daripada kuprum, magnesium dan aluminium yang paling reaktif ialah magnesium. Lepas tu yang seterusnya aluminium dan yang paling kurang reaktif ialah kuprum. Jadi kita letak X tu sebab X yang paling reaktif kan. Jadi kita letak X magnesium, Y aluminium dan Z kuprum.